Puan Nur Asbalilawati Puan Nur Asbalilawati binti Razali, penolong pegawai PPD Unit Pendidikan Khas PPD Daerah Pasir Gudang. Yang dihormati Tuan Muhammad Hanif bin Syar, penceramah untuk bengkel tepuk sorak pada hari ini. Seterusnya, barisan guru penolong kanan pendidikan khas daerah Pasir Gudang, barisan penyelaras pendidikan khas daerah Pasir Gudang. Seterusnya, guru-guru pendidikan khas daerah Pasir Gudang yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah tuan-puan, terima kasih majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat kerana sudi meluangkan masa untuk bengkel tepuk sorak kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita bengkel tepuk sorak ini memang kita adakan atas usaha Puan Nur Asbalilawati kita sendirilah, atas usaha Puan Nur Asbalilawati kita untuk guru-guru pendidikan khas daerah Pasir Gudang khususnya. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan dahulu tuan penceramah kita, tak asing lagi, insyaAllah tak asing lagi di daerah Pasir Gudang ni, memang insyaAllah kenal dengan penceramah kita, iaitu Tuan Muhammad Hanif bin Muhammad Syar. Jawatannya dalam Badan Pengakap adalah Penolong Pesuruhjaya Daerah, unit program Persekutuan Pengakap Malaysia Daerah Pasir Gudang. Beliau juga merupakan salah seorang ahli persaudaraan pengakap Raja Malaysia, Malaysia dan juga sekarang bertugas di Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 2 Pasir Gudang. Jadi beliau ingin berkongsi dengan kita pada petang ini untuk bengkel tepuk sorak. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar dan cuba ingat serta mengaplikasi. Semoga kita boleh mengaplikasi ilmu yang kita dapat pada petang ini untuk pengakap kanak-kanak di sekolah kita nanti, insya-Allah. Okey, dipersilakan, majlis mempersilakan Tuan Muhammad Hanif bin Muhammad Syar untuk meneruskan ceramah bengkel kita pada petang ini. Terima kasih. Terima kasih yang dimuliakan saudara pengacara majlis Tuan Muhammad Hanif bin Hamid yang segak bergaya dan juga usahawan yang berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Puan Nur Asbalilawati binti Razali, penolong pegawai pendidikan khas PPD Daerah Pasir Gudang. Yang dihormati guru-guru penolong kanan pendidikan khas sekolah-sekolah di daerah Pasir Gudang. Yang dihormati guru-guru pendidikan khas serta pembantu pengurusan murid. Seterusnya, para hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam kemerdekaan, salam pengakap. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi dengan limpah dan kurnianya. Allah pilih kita untuk hadir bersama di dalam alam maya melalui aplikasi Google Meet pada petang yang penuh berbahagia ini. Dalam keadaan seharian yang hujan dari pagi sampai ke tengah hari ini pun masih renyai. Dan Alhamdulillah juga kita dapat bersama walaupun tidak bersemuka, tetapi inilah peluang yang kita ada untuk kita bersama-sama berkongsi. Jadi dalam satu program yang cukup baik bagi saya yang telah dilanjutkan oleh pihak pendidikan khas daerah Pasir Gudang untuk guru-guru pendidikan khas daerah Pasir Gudang. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Puan Asbalilawati kerana menghubungi saya pada malam-malam hari. Tak silap saya masa tu saya baru tamat webinar dan juga seminar di dalam talian juga. Dan memang ketika itu saya agak sebenarnya nak menerima apa yang hajatnya. Tetapi setelah saya berfikir mungkin inilah masa untuk saya berkongsi. Setelah sekian lama mungkin tak ada pengisian untuk aktiviti kepengakapan. Jadi mungkin inilah antara peluang yang ada untuk kita sama-sama belajarlah insyaAllah berkenaan apakah yang akan kita lalui di dalam bengkel ini. Dan tahniah juga saya ucapkan kepada semua yang dapat bersama kita pada petang yang penuh
keberkatan ini, yang mana melapangkan masa untuk berada di hadapan telefon ataupun di hadapan laptop kan, yang meluangkan sedikit masa bersama keluarga untuk bersama kita di dalam ni. Kalau nanti kan anak-anak tengok kat sebelah, kenapa lama ayah saya ni duduk depan TV, depan laptop main tepuk-tepuk kan, cakaplah mak ada kursus, cik ada bengkel, ajak dia join sekali. Okay, dan rasanya tak cukup lengkap rasanya bagi kita yang beragama Islam untuk kita memulakan satu majlis dengan baca doa, dan dalam keadaan pandemik sekarang ni pun rasanya eloklah untuk kita perbanyakkan berzikir, berdoa dan bersalawat agar Allah memudahkan urusan kita sepanjang hari dan lindungilah kita daripada segala malapetaka dan segala bahaya, serta kita doa semoga rakan-rakan kita yang mungkin sedang dalam keadaan sakit ataupun yang diuji dengan kesakitan, kita doakan semoga mereka semua diberi kesembuhan dan juga kesihatan, serta kita doakan agar segala urusan ahli keluarga kita dilindungi, dirahmati, kan, dijauhkan oleh dari segala wabak penyakit dan bahaya, serta sentiasa dalam lindungan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. InsyaAllah kita mulakan bekal kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okay, sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada semua yang dapat bersama kita pada petang ini. Kita mulakan dengan tepuk tahniah juga kepada semua. Beri tepukan pada diri sendiri iaitu dengan cara tepuk tahniah. Okay, yang ini pertama kita belajar. Kan ni bengkel tepuk kan, mestilah kena belajar pasal tepuk. Okay, yang pertama kita belajar tepuk tahniah. Okay, ikut saya. Dia tepuk 2 kali sebut tepuk tahniah, lepas tu tepuk tahniah. Tahniah terbaik. Okey, sekali lagi buat sama-sama tapi tak payah buka mikrofon lah. Nanti bergema. Okey, kita buat sendiri sama-sama. Tepuk tahniah. Tahniah. Tahniah terbaik. Okey, mudah-mudahan dengan tepuk tahniah tadi memberi semangat kepada kita untuk menjalankan bengkel pada petang yang penuh sejuk berkat ni kan. Ya, tambah pula sebenarnya saya sekarang ni berada di sekolah tapi yang tu off record sebenarnya tak boleh datang sekolah kan, tapi saya minta kebenaran dari dari Puan Guru Besar lah untuk menjalankan tugas saya di sini, sebab pagi tadi yang mana jiran saya mungkin melalui perkara yang sama lah, di Sejambak Tamu Kedalia berlaku blackout masalah ni bekalan elektrik. Jadi terpaksa saya tengah edit slideshow tadi, tengah edit sikit, terpaksa lah meninggalkan rumah, terus berkemas bergerak ke sekolah untuk menyambung tugas saya kat sini. Jadi harapnya di sekolah pun tak berlaku lah blackout mudah-mudahan. Tapi saya dah ada plan contingency, saya dah kongsikan slide kita di yang ada ni kepada pihak universiti lah untuk kita pastikan berjalan lancar dan insyaAllah dipermudahkan urusan. Okey, baik, saya tak bercadang untuk bercakap panjang. Okay, dan kita juga pada petang ni akan ber-Google Meet secara santai lah, relax standpoint. Walau bagaimanapun nak kata santai tak terlalu santai lah. Sebab apa kan, kalau risau kalau terlalu santai nanti kan jadi tak sampai kan, ataupun tak ada adab pula orang kata kan. Jadi dia antara santai tak santai sangat, formal pun tak formal sangat. Kalau formal sangat nanti kan bosan pula. Tepuk apa yang tegak je kan, mana ada tepuk yang formal. Okay, jadi bayangkan kita ada kat tapak perkemahan lah sekarang. Yes, betul lah Tuan Pengerusi. Okey, bayangkan kita sekarang berada di dalam tapak perkemahan, suasana perkemahan, ataupun di dalam suasana untuk persembahan nyanyian dan juga tepukan. Macam itulah. Okay, insyaAllah. Baik, seterusnya perkenalan diri rasanya pengerusi pun, pengacara pun dah sebutkan tadi sebuah sedikit tentang saya. Saya ulang sikit lah, nama yang diberi Muhammad Hanif Muhammad Shah, biasa orang panggil Cikgu Hanif, Tuan Hanif, dalam perkemahan panggil Tuan lah kan biasa. Kalau di sekolah panggil Cikgu. Okay, saya dilahirkan pada 26 hari bulan Mac tahun 89 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Telah berkahwin dan juga telah mempunyai seorang anak lelaki yang seperti dalam gambar tu. Anak kelahiran Terengganu. Okay. Lahir di Terengganu, di Periba. Okay, saya bukan seorang guru di Sekolah Kebangsaan Maritim 2 di sini. Kemudian saya juga seorang pemimpin kumpulan bagi kumpulan sekolah saya lah, kumpulan 10 dan juga kumpulan 01 iaitu kumpulan pengakap terbuka
Juga di kumpulan pengakap udara di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Saintek, dan juga sebagai pemimpin untuk kru Kelana A Arcana Pasir Gudang. Okey, di bahagian di peringkat negeri pula, saya sebagai seorang pesujaya ibu pejabat untuk koordinator Persaudaraan Pengakap Raja Negeri Johor, dan di peringkat kebangsaan saya sebagai ahli majlis untuk Persaudaraan Pengakap Raja Malaysia. Okey, nombor telefon ada di bawah. Kalau ada rasa nak berkenalan nanti, nak berkenalan dengan lebih lanjut, bolehlah hubungi saya ataupun boleh add friend di dalam Facebook saya, Facebook Hanif Shah. Tapi bagi tahu awal lah, Facebook ni saya kurang sangat buka, jarang-jarang buka. Kecuali kalau ada program nak kena upload dalam Facebook, baru ada. Okey, baik. Seterusnya, tibalah kita untuk mengetahui apa yang kita akan belajar, kita akan kongsikan pada petang ini, iaitu tepuk sorak. Okay, apa dia tepuk sorak? Okay, apakah dia yell? Okay, apa tu? Kita tak tahu lagi kan? Jadi kita kongsikan di dalam bengkel ini. Jadi dalam bengkel ini kita akan terangkan apakah dia cara tepuk sorak dan yell dilakukan, dan secara ringkasnya lah saya akan tunjukkan dia punya contoh beserta dengan video. Okay, itu nantilah lebih penerangan yang lebih jelas di dalam video, nantilah kita boleh lihat. Okay, kemudian yang kedua, kita akan tahu cara untuk menghasilkan tepuk sorak dan juga yell secara ringkas. Okey, baik. Objektif bengkel untuk hari ini, maksudnya pada akhir nanti peserta akan dapat mengetahui cara untuk melakukan tepuk sorak dan yell. Okey, yang kedua, peserta juga akan dapat menghasilkan, kita kena cipta ataupun kena fikirkan idea untuk menghasilkan satu tepuk sorak dan yell. Okay, dan pada akhir nanti peserta juga akan dapat menjalankan kuis, dapat menjawab suatu soalan kuis yang ringkas, tak banyak, sikit je. Okay, apa dia nanti kita tahu. Baik, kita akan ke pengenalan untuk tepuk sorak dan juga yell pengakap. Okay, sebenarnya tepuk sorak dan yell pengakap ni dah menjadi satu, orang panggil apa, macam budaya bagi satu pengakap tu. Okay. Sejak pengakap ni ditubuhkan, di Johor sendiri sejak tahun 1928 oleh H.R. Cheeseman, nama pengasas pengakap di negeri Johor, yang mana dimulai di sekolah Maktab Sultan Abu Bakar English College. Pada sejak penubuhan itu lagi lah pengakap ni sudah aktif dan sudah dikenali dengan sorakan dan tepukan dia yang pelbagai. Boleh kata beribu-ribu jenis sorakan dan tepukan ada. Itu baru di Malaysia. Kita tanya lagi di luar-luar negara, antara negara yang paling meriah dengan tepukan dan sorakan ialah jiran kita, Indonesia. Indonesia memang gerakan pramuka Indonesia, kita panggil dia pramuka, memang adalah satu contoh model bagi satu pasukan yang paling meriah dengan sorakan. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia dalam video selepas ini. Dan juga pengakap ni memang tak boleh dipisahkan lah dengan tepukan, dengan sorakan. Sebab antara banyak-banyak pertubuhan, pengakap ni lah antara pertubuhan yang sangat kaya dengan budaya nyanyian tepukan ni. Sampai kan ada yang buat buku lagu-lagu, ada yang buat video pasal lagu-lagu pengakap. Dan juga dia dapat meningkatkan semangat dalam pergerakan pengakap itu. Ahli-ahlinya, kumpulan itu, sekolah, dapat meningkatkan semangat setiap ahli pengakap itu. Dan ia juga menjadi satu daya tarikan. Kan, kalau contoh waktu kokoh kan, dalam kalangan murid-murid, kalau dululah time ada kokoh buka kan, mesti ada aktiviti pengakap yang menjadi daya tarikan murid. Contohnya nyanyian dan tepukan ni lah kan. Nak dibandingkan dengan unit lain mungkin kurang, ada tapi dia tak banyak. Jadi ada juga petikan dari kata-kata pengasas pengakap sedunia, iaitu Lord Baden-Powell, a scout smiles and whistles under all circumstances. Maksudnya kita ni sebagai pengakap, kita perlu berada dalam keadaan yang gembira, senyum, walaupun di dalam keadaan yang susah. Itulah menunjukkan pengakap ni sentiasa tabah hati. Itu dalam peraturan undang-undang pengakap. Dalam skim latihan pengakap, ini untuk skim latihan pengakap kanak-kanak lah. Buku ini untuk pengakap kanak-kanak. Dia ada beberapa skim yang lain lah untuk setiap unit. Contoh kalau pengakap muda dia warna hijau, pengakap remaja dia warna merun, merah merun tu. Kemudian ada kelana juga, dan pengakap khas juga ada ditubuhkan satu lagi skim. Yang skim tu juga diserap daripada skim latihan pengakap kanak-kanak.
sebab dia ada kelainan sikit dari segi skim untuk pengakap khas. Okey, kemudian di dalam skim ini ada juga bahagian-bahagian yang memerlukan pengakap tu untuk menunjukkan persembahan. Contohnya nyanyian dan tepukan. Okey, itu adalah termasuk di dalam skim latihan pengakap. Jadi secara tak langsung, kalau ada anak-anak murid kita tu yang nampak memang outstanding, hebat di dalam persembahan tu, dia boleh meriah lah dia punya persembahan dia. Boleh menjadi daya tarikan orang dan keyakinan dalam diri dia tu dalam buat persembahan tu, dia akan layak untuk mendapat lencana tu. Kalau contoh dalam Keregangsa, bahagian D untuk penyertaan. Pengakap akan dapat mengambil bahagian dalam persembahan pentas di sekolah. Tidak kira lah persembahan tu dalam bentuk nyanyian ke, dalam bentuk tarian ke, dalam bentuk sorakan, tepukan ke, itu dah dikira sebagai persembahan pentas. Sajak pun sama, deklamasi sajak, pantun, lakonan, itu adalah salah satu contoh persembahan pentas. Jadi itu adalah salah satu kriteria yang yang berjaya untuk kanak-kanak tu lalui. Jadi kita dah dapat luluskan dia bahagian itu. Itu untuk bahagian skim lencana, nanti boleh rujuk dengan pemimpin ataupun pemimpin di sekolah lah, ataupun ketua pemimpin di sekolah. Kemudian untuk lencana penghibur pun sama, ada juga dua bahagian di dalam lencana penghibur, iaitu menyanyikan 2 buah lagu, antaranya lagu patriotik dan juga lagu bebas, lagu apa-apalah yang dia rasa dia minat dan dia suka. Kemudian murid pengakap juga dapat mengajar 2 buah lagu dan 1 tarian kepada sekawan dia, kepada rakan pengakap dia. Bila dia dapat melakukan 2 perkara tu pun melayakkan dia untuk memiliki lencana penghibur. Jadi tak adalah murid punya lengan baju tu kosong. Jadi bila dia dapat capai setiap kriteria skim lencana tu, kita boleh luluskan dia dan boleh calonkan dia untuk menerima anugerah, menerima penghargaan lencana, lencana kemajuan, lencana pengetahuan. Itulah yang ada di dalam skim latihan pengakap. Okey. Sekarang kita masuk kepada maksud dan tujuan tepuk sorak ataupun yell. Okey, tepuk sorak dia lebih kurang macam yell. Yell ni dalam bahasa Inggeris lah, yell dalam bahasa Inggeris. Tapi tepuk sorak dengan yell tu dia ada perbezaan sedikit dari segi situasi dan juga keadaan dia. Contoh untuk tepuk sorak, dia bermaksud tepukan tangan yang diiringi dengan jeritan yang kuat ataupun yang nyaring, ataupun yang sorakan lah orang panggil. Bagi yell pula bermaksud jeritan dan pergerakan tubuh yang seragam, maksudnya yang serentak di dalam satu kumpulan. Itu adalah contoh yell. Kalau saya boleh bagi contoh, yell ni macam persembahan berkumpulan, ataupun kalau kita pernah tengok yang persembahan kebudayaan untuk apa ni orang panggil, persembahan untuk rugby, kalau orang panggil dia haka tu adalah contoh yell lah, sorakan berkumpulan yang seragam yang sama. Okey, baik. Tujuan dia pula untuk apa? Yang pertama, tujuan tepuk sorak dan yell ni untuk menunjukkan identiti. Identiti tu maksudnya kita punya orang panggil apa, kalau dengar tepukan tu je tahu dah siapa punya. Bagi identiti ataupun pengenalan bagi unit ataupun pasukan yang ada. Sebagai contoh macam tepuk pengakap. Itu untuk menunjukkan dia pasukan pengakap. Kalau ada tepuk BBSM, mungkin tu pasukan BBSM. Kalau ada tepuk KRS, dan sebagainya lah. Itu untuk menunjukkan identiti. Bagi pengakap juga, lain negara, lain tepukan dia. Dia punya tepukan dia tak sama setiap negara. Kalau contoh di Malaysia, kita tepuk pengakap menggunakan kod tepukan 2, 3, 4, 2 tu lah. Contohnya saya buat sendiri pun, buat sama-sama boleh, tapi masing-masing lah. Tepuk pengakap. Itu tepuk pengakap Malaysia. Kalau tepuk pramuka Indonesia dia lain pula, tepuk pramuka. Nampak beza dia. Minta maaf lah kalau berdesing sikit sebab saya tak pakai mikrofon yang orang panggil apa tu, boya lah, yang tu lah. Saya tak bawa pula hari ni, tertinggal kat rumah. Tak apa cikgu, kalau rasa terlalu kuat, perlahankanlah sikit voice dia. So far sound okey tak Tuan Hanif Hamid? Pengacara okey? Okey, tak ada masalah. Masih okey. Masih bersemangat sekarang. Saya teruskan dulu. Okey, baik. Yang kedua, tujuan untuk tepuk dan sorakan ni ialah untuk ucapan terima kasih, penghargaan kepada ahli ataupun pasukan lain. Contohnya, macam kita ada rakan kita yang wakil sekolah ataupun wakil kelas sendiri pun,
kan, dapat tempat pertama, kedua ataupun dapat hadiah di hadapan pentas ataupun di depan kelas, kita berikan tepukan. Okey, tepukan tu simple je, tepukan tu pun dah jadi satu penghargaan. Okey, ataupun kita boleh pelbagaikan. Contoh kalau di dalam kelas, di dalam PDPR, kita nak bagi menarik, kita gunalah tepuk-tepuk penghargaan yang berbeza. Okey, ada tepuk tahniah macam tadi kita buat, ada tepuk terima kasih, ada tepuk Elicat, macam mana? Kita akan tengok contoh lepas ini. Okey. Yang ketiga, untuk memberi semangat kepada pasukan dalam membuat aktiviti. Okey, betul. Bila kita ada satu aktiviti, kan, mesti ada satu persaingan ataupun kita ada satu aktiviti yang memerlukan pertandingan, okey, untuk bagi semangat. Jadi, kalau ada rakan-rakan kita tu yang mungkin memerlukan sokongan, jadi kita berikan tepukan sebagai tanda semangat. Okey, ada banyak contoh-contoh tepuk yang untuk memberi semangat. Contoh tepuk ADG pun antara tepuk semangat. Okey, saya sebutkan ni nanti awak cikgu-cikgu semua macam tak faham kan, tuan-tuan tak faham apa dia tepuk ADG tu. Kita akan tengok contoh je lepas ini. Okey, dan yang keempat, tujuan dia untuk mewujudkan sorakan ni sebagai menunjukkan sokongan padu. Sama macam tadi, sokongan padu dan kerjasama erat dalam kalangan ahli. Maksudnya bila dia ada satu sorakan yang khas untuk kumpulan dia, itu akan jadikan satu penyuntik semangat untuk kumpulan dia melakukan aktiviti yang lebih baik lah. Dibandingkan dengan kumpulan-kumpulan lain kan, mungkin dia punya macam Hakka saya panggil tadi kan, itu adalah contoh untuk menaikkan semangat kumpulan dia dan boleh juga menjadi menggerunkan pihak lawan. Nampak? Itu contoh. Okey, baik. Sekarang kita nak masuk kepada cara tepuk sorak ataupun yel dilakukan. Okey, untuk tepuk sorak dan yel ni, dia ada beberapa situasi yang saya cakap tadi lah berbeza. Contohnya untuk secara berseorangan, okey, ada juga yang kita buat tepuk secara berseorangan lah, sendiri masing-masing. Kemudian secara berkumpulan, maksudnya dalam satu kalau sekolah rendah, pengakap kanak-kanak kita panggil sekawan. Okay? Sekawan tu ada dalam 5-6 orang. Okay? Kalau di sekolah menengah kita panggil pengakap muda. Pengakap muda tu kita panggil patrol. Patrol tu dia ada berapa orang jugalah dalam tu. Okay? Itu secara berkumpulan. Okay? Kemudian secara perhimpunan. Okay? Perhimpunan ni maksudnya bilangan yang lebih luas, lebih besar, lebih ramai. Okay? Contohnya dalam stadium, okay? Contoh dekat stadium, dekat bidang kebudayaan, ramai peserta, kalau ada waktu perkemahan lah kan, kita bayangkan contoh di dalam perkemahan macam tadi Tuan Hanif pengacara cakap tadi, Tuan Hanif cakap, okay, kita panggil Hanif Roy kan, Tuan Hanif Roy cakap seperti di dalam perkemahan. Okay, untuk pengakap pendidikan khas, dia ada satu perkemahan yang khas untuk pengakap pendidikan khas saja, okay, iaitu Agonori. Agonori ni adalah perhimpunan besar-besaran bagi pengakap pendidikan khas. Kalau pengakap kanak-kanak, kita panggil dia Kapbori. Kapbori. Okay, untuk pengakap muda, remaja, kelana, kita panggil dia Jambori. Itu adalah term-term yang berbeza bagi perhimpunan besar-besaran untuk setiap unit pengakap tu. Kalau kelana, dia ada Rovermood pula. Rovermood tu untuk perhimpunan besaran untuk pengakap kelana. Kalau bagi pemimpin, biasanya pemimpin dia ada Gilwell, okay? Gilwell tu untuk perhimpunan pemimpin-pemimpin pengakap yang dah menjalani kursus manik kayu. Contohnya macam saya pakai ni, ni ada orang pakai tangkai kecil malam lah apalah kan. Bukan, ni adalah bukti seseorang pemimpin tu sudah menjalani kursus dan sudah menamatkan kursus, okay? Dan dikalungkan dengan 2 butir manik kayu ni lah. Ini sebagai satu orang panggil apa? Ijazah lah kalau bagi pengakap, bagi pemimpin tu, ni dia punya lencana dia ni. Pemimpin dia tak kejualan lencana kiri kanan tu, dia tak ada. Okey, baik. Saya teruskan dulu. Okey, contoh. Sekarang kita nak tengok contoh. Saya rasa cikgu tak lama lah kita punya Google Meet ni, sebab kalau boleh kita nak cepatkan habis, lagi cepat lagi bagus kan. Tambahan pula esok pun cuti kan. Jadi tak salah lah kalau kita melalui bengkel-bengkel ni secara santai lah. Okey, baik. Contoh tepuk sorak dan juga yel mengikut situasi macam saya cakap tadi. Situasi yang pertama contohnya secara individu. Okey. Biasanya untuk individu ni kita buat waktu kita dalam keadaan membuat persembahan. Okey, persembahan ataupun kita sedang menjalani pertandingan, okey, dalam keadaan pertandingan ataupun kita nak menyambut yel dari pihak lain. Okey, contoh macam di dalam kelas rakan-rakan semua bagi tepukan pada kita, kita
balas mula dengan ucapan terima kasih. Macam itulah. Kawan-kawan sebut tahniah kan, tahniah terbaik. Lepas tu kita pun jawab terima kasih. Itu adalah contoh yell untuk membalas orang panggil penghargaan orang lain. Okey. Untuk secara berkumpulan, secara berkumpulan pula kita saling membalas tepukan dan juga yell antara kumpulan. Contohnya ada kumpulan pengakap dan juga kumpulan pramuka. Dia akan berlawan-lawan. Dia bagi tepukan, lepas tu yang ni pula kena balas balik tepukan. Lepas tu ni pula kena balas sampai dah tak ada idea. Dah tak tahu nak jawab apa, okey habis. Okey, itu dia. Jadi macam pantun lah. Kalau bahasa Melayu ni orang panggil pantun, berbalas pantun. Kalau ni berbalas tepukan, sorakan. Okey. Yang ketiga ialah secara berhimpun. Secara berhimpun ni pula untuk menyokong pasukan yang bertanding. Contohnya macam kita tengah tengok pasukan pengakap laut bertanding untuk perahu dayung. Dia lawan. Jadi kita yang ramai tepi sungai, tepi tasik ni, kita sorak, bagi yell, bagi semangat pada pasukan yang bertanding. Itu contoh. Ataupun kalau kita boleh nampak lagi jelas dalam stadium lah. Dalam stadium tu kita nampak kan macam mana. Kalau contoh di Johor sendiri kita ada apa orang panggil Boys of Street yang tim untuk untuk menyokong pasukan bola tu. Itu contoh tim JDT kan contohnya. Tak kira lah di mana-mana kelab bola sepak pun mesti ada pasukan sorakan dia tu. Okey. Alright, sekarang kita nak tahu pula jenis-jenis tepuk sorak. Tepuk sorak ni ada banyak kategori. Bukan panggil kategori lah, kita panggil jenis. Ikut dia punya tujuan dia juga. Okey, contohnya kalau dalam yang saya nyatakan di depan ni, identiti pasukan. Itu yang macam saya cakap tadi lah, tepuk pengakap lain cara dia. Kemudian tepuk pramuka pula lain cara dia. Itu adalah contoh identiti pasukan. Kemudian bagi penghargaan, kalau contoh untuk tepuk yang menunjukkan penghargaan, dia akan dengan tema dia lah. Contohnya kalau untuk ucapan tahniah kan, dapat hadiah kita beri tepuk tahniah. Kalau untuk orang panggil apa, mengucapkan terima kasih, kita kena tepuk terima kasih. Ataupun tepuk boy, tepuk eliket. Rasanya saya boleh tunjukkan contoh. Sambil saya cakap ni saya boleh tunjuk contoh. Jadi secara tak langsung cikgu yang dengar, tuan-tuan yang dengar boleh cuba ikut sendiri ataupun boleh adaptasi dari yang saya contoh yang saya bagi tu, boleh ubah kepada tepuk-tepuk yang lain. Contohnya untuk tepuk penghargaan ni macam tadi yang tahniah saya dah ajar. Tepuk tahniah terbaik. Yang kedua tepuk boy. Macam budak-budak suka lah kan tengok cerita boy. Rasanya ramai yang tahu tepuk ni. Tepuk boy terbaik. Dia macam trademark boy cakap. Dan yang ketiga eliket. Eliket ni tepuk lama-lama lah, budak sekarang tak tahu. Tapi kalau kita tak ajar, budak tak tahu. Eliket ni dah satu trim, apa orang panggil, dia punya trademark dia bila dia ucap terima kasih, dia lain sikit slang dia. Tepuk eliket. Makasih. Itu contoh tepuk eliket. Ada banyak lagi tepuk-tepuk yang lain yang saya tak nyatakan lah. Nanti kita boleh cari sendiri. Kadang kat Google, dekat YouTube pun ada. Yang ketiga iaitu menunjukkan semangat. Kalau semangat ni, dia mesti tepuk yang penuh bersemangat lah. Contohnya tepuk yang memberi inspirasi, yang memberi menaikkan semangat, jiwa membara. Kalau macam dalam lagu Gemuruh Jiwa tu kan, tu untuk menaikkan semangat, jiwa membara. Untuk tepuk kan juga dapat menaikkan semangat. Kalau contoh tepuk komando, ada melibatkan tangan dengan kaki. Yang ni susah sikit lah nak tunjuk. Kaki kat bawah kan, kamera kat atas. Untuk tepuk komando, saya guna tepuk meja lah. Tepuk meja tu bermaksud tepuk kaki. Tepuk komando, dia berangkai sikit tepukan dia. Agak sukar lah kalau nak ikut, tapi saya tunjuk contoh je. Baik. Tepuk komando. Dia tepuk tangan dulu, lepas tu tepuk kaki. Saya guna pap lah, senang. Dia bukan sajat tau, macam sajat pap. Itu lain. Tepuk pengakap sajat lain. Kalau yang ni saya tunjuk contoh untuk tepuk komando tapi guna cara sajat. Yang sajat sebut tu. Tepuk komando. Pap. Salah. Pap. Bum. Pap. Bum. Pak bum bum. Pak bum bum pak bum. Pak bum bum pak bum. Pak bum. Itu tepuk komando. Dia sambil hentak kaki sambil tepuk. Pak bum bum. Pak bum bum. Pak bum bum pak
boom, pak, boom, boom, pak, boom, pak, pak, pak. Okey, itu antara contoh tepuk yang memberikan semangat. Ataupun tepuk Apache, dia gunakan jari je. Okey, dia bermula dari satu jari, dua jari, tiga jari, empat jari, lima jari, last kali tepuk pengakap. Okey, contoh tepuk Apache. Dia ada sebutan dia juga. Ci 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 ci. Lepas tu dua jari. Makin lama makin kuat. Ci 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 ci. Ci 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 ci. Ci 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 ci. Lepas tu ci 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 ci. Pop 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 pop. Okey. Tapi kalau dalam Gemik ni risau tak jelas kan? Sebab mungkin saya punya tepukan tu tersangkut-sangkut kan, ataupun ada lagging dalam internet kan, terpusing-pusing. Jadi dia terstuck-stuck tu tak apa. Nanti cikgu-cikgu boleh cuba Google atau boleh tengok dalam YouTube, mungkin ada tepuk-tepuk yang saya nyatakan tadi lah. Okey, setakat ni ada persoalan ke tadi? Saya nampak macam ada cikgu yang angkat tangan. Okey, tak apa, saya teruskan dulu. Ya? Tak ada teruskan dulu Okey, yang keempat ialah menunjukkan perlawanan. Ni masuk perlawanan ni bukannya berlawan tak, bergaduh tak. Maksud dia untuk kita battle, orang panggil battle kan. Lawan, dia tembak dia, dia tembak dia, dia tembak dia, dia tembak dia. Macam saya cakap tadi tu kan, antara dua pukulan, dia membalas-balas tepukan. Okay, contohnya tepuk machine gun. Okay, tepuk machine gun macam ni. Tepuk machine gun. Dididididit. 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 Boom, kebabum. Okey. Lepas tu yang kena tembak tadi, balas balik dengan mercun ke, dengan bom ke, tak kisahlah apa-apa. Okey, ada machine gun, ada tepuk laser gun, ada tepuk Apollo, macam-macam tepuk lagi. Okey, ada macam clap. Dan seterusnya lah, banyak lagi, nanti saya tak boleh nak terangkan semua lah. Saya teruskan dulu. Nanti boleh tengok dalam video-video yang akan saya tunjukkan nanti, ada menunjukkan contoh-contoh tepukan yang saya nyatakan tadi. Okay, dan yang kelima ialah trend terkini. Nampak? Okay. Biasanya yang zaman sekarang ni ramai yang mencipta tepukan berdasarkan pada trend. Sebagai contoh saya boleh bagi jenama. Satu jenama ataupun satu artis. Macam tadi saya cakap Sajad kan. Maaflah Sajad. Ada yang menggunakan tepuk Sajad. Okay. Jadi dia menggunakan trend terkini. Okay, untuk menghasilkan satu tepuk. Okay. Tapi pastikan tepuk tu bukan tepuk yang menjatuhkan nama ataupun bukan tepuk yang menyentuh isu perkauman ataupun yang menyentuh individu secara tak baiklah. Yang penting tepukan tu mesti tepuk yang tidak membawa kepada kejahatan lah. Okay? Contoh tepuk Coca-Cola. Okay, itu satu jenama kan. Dia tepuk Coca-Cola, dia ada trademark dia juga. Sebab kalau kita mungkin zaman-zaman kita boleh nampak iklan Coca-Cola ni kan, dari zaman kecil sampai sekarang kan berbeza-beza dia punya trademark iklan dia tu. Okay, kalau contoh zaman saya muda dulu, tepuk Coca-Cola dia lain. Bila dah sampai time sekarang, tepuk Coca-Cola dia dah jadi lain dah. Dia dah jadi banyak versi. Kadang-kadang satu jenis tepuk tu bila sampai kat negeri lain dia jadi versi lain. Dia akan jadi macam-macam versi. Kalau dikumpulkan boleh jadi berpuluh-puluh versi nanti. Okay, contoh tepuk Coca-Cola. Tepuk Coca-Cola. 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 Cuba try Coca-Cola alaminya. Yeah. Tu zaman dulu. Zaman dulu punya iklan. Kalau sekarang tepuk Coca-Cola. 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 Brrrr. Dia gigil dia getar je. Brrrr. Kan iklan Coca-Cola kan dia macam tu. Jadi dia ikut trend terkini. Okay, yang kedua contoh tepuk Kuputih. Kalau Kuputih ni macam trademark Datin Srivida lah, tepuk Kuputih. Kuputih, kuputih, barulah putih. Muah. Okey, nampak tak kreativiti yang kena ada dalam menghasilkan satu tepuk sorak ni. Dia pelbagai. Okey, saya teruskan lagi. Okey. Alright, barulah kita tiba ke masa untuk melihat contoh-contoh video yang ada di dalam YouTube, yang saya ambil dari YouTube, antara tepukan sorakan yang pernah dirakam oleh cikgu pemimpin dari sekolah-sekolah lain di serata dunia lah. Okey, kita tengok yang contoh yang pertama ni dulu, iaitu cara untuk melakukan tepuk sorak pengakap. Okey, yang bawah tu saya nyatakan tepuk pengakap yang saya dah tunjuk tadi. Okey, pap 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 pap. Okey,
Itu adalah tepuk pengakap Malaysia. Okay, seluruh Malaysia dah tahu tepuk tu. Kemudian tepuk pengakap juara, yang tu kat bawah tu saya ada nyatakan dia punya skrip dia. Okay. Tapi nanti kita akan tengok dia punya video. Dia punya gerakan dia hentak kaki sebanyak 2 kali, kemudian tepuk tangan sekali. Dia macam kalau kita pernah dengar lagu Orang Putih tu, We Will Rock You, kan? We will rock you. Okay, itu adalah irama yang kita guna. Okay, skrip dia, lirik dia kita kena kreatif lah, kita kena ubah kepada semangat, kata-kata yang bau semangat, yang untuk menaikkan semangat kumpulan kita ataupun yang menunjukkan identiti kumpulan kita. Ya, kalau contoh dalam video ni, dia punya lirik dia kan, dia hentak kaki 2 kali, boom boom cak, itu inilah semangat kami kan. Dia ikut dah. Nanti saya tunjuk video je lah, senang Okey, baik, kita saksikan sama-sama dia punya video di dalam YouTube Tepuk Semangat Sekejap saya sharekan dahulu. Okay, YouTube ni kadang-kadang kalau buka dia keluar iklan dulu. Okey, saya sharekan screen. Okey. Okey. Sekejap dah keluar Okey, saya besarkan dia punya screen dulu. Okey, kalau tengok di dalam Google Meet ni mungkin akan jadi satu lagging lah start dalam YouTube ni. Jadi kalau lepas habis Google Meet ni nanti mungkin cikgu-cikgu boleh cuba buka di YouTube tajuk dia pun ada dekat bawah tu. Ataupun boleh Google je Tepuk Sorak ataupun search dekat YouTube Tepuk Sorak, banyak nanti akan keluar contoh-contoh yang ada. Kill, kill.
banyak guna lagu-lagu dalam lagu pesantren itu juga. Okey, tadi dah nampak sebuah sedikit contoh untuk topokan sorak di dalam kumpulan. Memang terbaik. Okey, boleh kata pengakap ni dia kaya, sangat kaya dengan pelbagai jenis tepukan dan sorakan. Sampaikan lagu-lagu pengakap yang pelbagai tu pun boleh dijadikan sebagai tepuk sorak. Okey, saya teruskan dahulu dengan penerangan. Setakat ni ada apa-apa persoalan ke dari cikgu-cikgu? Okey, kalau tak ada, kita teruskan dulu. Okey. Yang seterusnya ialah yel pengakap. Yang tadi kita dah nampak tepuk pengakap kan. Okay, yel pengakap ni ialah yel pengakap diberikan pada situasi yang tertentu dan lebih bermakna. Okay, maksudnya ada waktu-waktu yang kita gunakan yel ni. Contohnya macam apa? Kebiasaannya yel ni juga dilakukan di dalam kumpulan dan juga diketuai oleh seorang ketua. Macam yang saya cakap tadi, Hakka tu kan, ada seorang ketua untuk mengiringi sorakan semangat kumpulan rugby dia. Okey, baik, contoh situasi untuk kita memberikan yel adalah yang pertamanya untuk memberikan ucapan selamat datang kepada div jemputan. Ataupun kalau kita macam masa pada zaman bersemuka dulu, PDP biasa, kita ada buat majlis kan, contohnya mesyuarat agung, ada majlis anugerah cemerlang. Kalau ada yang pengakap aktif di dalam sekolah tu, dia akan jadikan sebagai pasukan, orang panggil apa, penyambut kehadiran ni kan, VIP. Jadi yel yang kita gunakan dalam untuk apa situasi menyambut tamu kehormat ni ialah yel RDG. Okay, contoh ni saya akan tunjuk dalam video lepas ni. Okay, yang kedua untuk situasi ucapan penghargaan kepada penerima anugerah ataupun wakil pasukan kita. Okay. Ini macam contohnya bila ada ahli kumpulan ataupun ahli pengakap kita yang mendapat anugerah, contohnya anugerah rambu pengakap kanak-kanak yang warna biru tu contoh kan. Bila di sekolah rendah yang paling tinggi anugerah tu ialah itulah rambu biru. Okay, rambu pengakap kanak-kanak. Okay, kita akan beri satu yel untuk memberi penghargaan kepada penerima anugerah tu. Okay, yel dia ialah Yasaka. Bahasa Yasaka ni dari bahasa apa saya tak pasti, tak ingat pula. Kebiasaannya dalam waktu majlis penganugerahan kita akan dapat lihat yel ini. Okay, dan contoh yang ketiga ialah untuk pada situasi ucapan balas kepada pemberi ucapan penghargaan. Macam saya cakap tadi, kan bila kita dapat anugerah, orang akan beri yel Yasaka kat kita, kita pula kena balas semula kepada orang yang bagi yel penghargaan tadi dengan cara yel arigato ataupun yel terima kasih. Kita jawablah arigato, arigato, arigato dengan semangat. Okey, sekarang kita nak tengok pula video contoh bagi perarakan masuk div kehormat. Yel untuk perarakan masuk div kehormat. Okey, yel dia namakan yel RDG. Okey, kedudukan kaki dia, kaki kanan kena ke hadapan, okay, seperti dalam gambar tu. Kemudian tangan kanan juga kena ke depan dan bengkok. Kemudian badan perlu ditundukkan sedikit, kemudian kena sebutkan dengan penuh semangat.
Kalau macam ni, dia ada ketua dia untuk permulaan dia. Tapi bila dia sebut tu, dia serentak. Dia tak ada ketua mula dulu, lepas tu yang lain sambut, lepas tu ketua cakap lagi, yang lain sambut. Tak, dia serentak. Okay, ada pelbagai cara lah. Ni pun antara banyak versi juga. ADG ni pun ada banyak versi. Kalau versi saya pun tak sama dengan versi dalam video ni. Tapi tak apa, kita boleh cuba pelbagaikan. Okay, jom kita tengok Yale ADG. Okay, sekejap. Saya sharekan YouTube punya page sekejap. Okay, ada iklan dulu. YouTube setiap kali kita baru buka memang dia akan ada keluar iklan. Okay, saya sharekan skrin. Benda ni kalau boleh kita kongsikan kepada murid-murid, kepada rakan-rakan. Kalau mana kita pernah tengok, kita boleh ajarkan pada mereka. Okey, tunggu skrin keluar. Okey. Saya disebut pelajaran Taman Damai Jaya yang baru. Kita mengatakan antara yang paling lepas tu VIP pun lalu. Semua diajarkan Yale ni. Mangkap terbaik. Memang terbaik. Mangkap terbaik. Memang terbaik. Buat kita. Buat lah. Okey. Terbaik. Okey. Itu antara contoh bagi tepuk bagi Yale untuk menyambut ketibaan di kehormat macam contohnya Yale ADG. Okey, baik, sekarang saya teruskan dulu dengan slide. Okay, sebab nanti kan cikgu-cikgu pun dah tak sabar kan rasanya nak memulakan menghasilkan tepuk kan. Okay, actually ada banyak lagi sebenarnya video-video ni di dalam YouTube. Kalau cikgu-cikgu nak cari idea yang pelbagai, boleh je search dekat YouTube. Boleh tengok antara contoh-contoh di dalam memberi tepukan dan juga sorakan kepada Yale ni. Okey, ni juga contoh tepuk sorak Yale untuk di dalam pertandingan. Okey, dalam pertandingan macam di atas pentas, di dalam rakaman video, itu adalah contoh untuk pertandingan. Kadang-kadang kita boleh juga ambil idea dari segi lirik ataupun dia punya panggil apa? Kata-kata di dalam tepukan tu lah. Tapi kalau boleh kita olah sedikit. Jangan tiru sebulat-bulatnya kan. Nanti nampak sangat kita tiru idea orang. Tapi tak boleh nak kata juga sebab tepuk ni dia pelbagai. Kadang-kadang versi dia tak sama, kadang sama kan. Kalau kita tiru pun tak ada masalah rasanya. Okay? Sebab tepuk ni dia universal, seluruh dunia. Cuma bergantung pada
dia punya tema dia lah. Tema dia kadang tak sama. Okey, saya sharekan dahulu link tadi. Saya skip dulu iklan. Okay, ini kita pergi ke KL pula video ni dari Kuala Lumpur. Okay, stop sharing. Okay, yang ni sebenarnya dia pertandingan dari penganjurannya dari syarikat yang mengeluarkan pakaian unit beruniform. Okay, jadi dia menggalakkanlah dalam kalangan peserta tu untuk memberikan tepukan sorakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SK Kompleks KLIA. 3, 4. KLIA Metro, Eko Titi Ojo, Aum, say, Aum. We are the BEST among the IEST. We are the best among the rest, we are the best, yes. If we win, we always say, good job. If we lose, we always say, it's okay, it's alright. Come on, KLIA, fight. Ale, beriman, beramal, ale, buat sehabis baik. Boom, cika laka, boom. Tolong orang selalu sedia. Kami anak baik, lagi cerdik, tanpa dadah. KLIA juara. Fighting! Okay, itu dia tadi Okay, itu adalah untuk pertandingan. Dalam pertandingan, outpost yang menganjurkan pertandingan tu. Jadi dia punya tema pun lebih kepada outpost. Okay, dia ada sebutkan jugalah. Kemudian, saya sharekan balik tadi, slide. Okay, kita tengok contoh-contoh dari yang lain pula, dari kategori yang lain. Tadi macam pertandingan kita dah tengok. Kemudian kita dah tengok juga contoh untuk persembahan. Kemudian untuk yell untuk menyambut di kehormat. Okay, kita tengok pula contoh tepuk sorak dalam perlawanan. Macam yang saya dah beritahu tadi, melibatkan dua kumpulan yang bertanding tepukan. Dia berbalas sama dia. Okay, kita tengok contoh bagi yell untuk sorak dalam perlawanan. Okay, kali ini dia melibatkan dua unit pengakap yang berbeza. Okay, bukan unit lah, dari dua negara yang berbeza. Okay, dari pengakap dan juga dari pramuka Indonesia. Kita boleh nampak kelainan dia, dia punya tepukan dia, dia punya kreativiti dia pun tak sama. Sebab tu saya cakap tadi kan, pramuka ni memang dia hebat dari segi tepukan sorakan dia. Kalau boleh dia, kalau datang tu dengan batalion pasukan dia tu, dengan bendera-bendera dia lah, pelbagai panji-panji dia, dengan gendang dia, kita kagum bila dia jalan ke tapak-tapak perkhemahan, kita semua akan keluar tengok apa yang dia orang buat dah macam pacar ragam dah. Okay? Yes! Sekali mantap. Berkali mantap. Kita pengakap Malaysia lah, kita tengok staff yang dipakai. Staff pengakap pengakap apa muka. Kamu jadi bunga, aku jadi lebah. Tak sengat, Lagi, balas. Lagi. Ayo, let's go. Yes! Cut! Yes! Ya, internet ada lagging pula. Okey. Betul, semasa tepuk sorak memang sangat digalakkan untuk memakai scarf untuk sebagai identiti kita lah, terutamanya bila kita berada di perkhemahan yang besar, jambori, algonori, persembahan dalam waktu tu memang diwajibkan untuk sentiasa berscarf. Sekejap saya cek balik, ada masalah internet sikit lagging sikit.
Harap semua bersabar. Sambil-sambil tu bolehlah ambil capai biskut dulu ke air. Dia minum air sekejap. Okay, sementara saya betulkan semula line internet ni. Ada lost connection pula. Okay, saya cuba refresh dulu. Cikgu Amira boleh letak link kehadiran dulu kot. Boleh Puan. Betul. Sementara Cikgu Ani tu. Boleh. Okay, sekejap masih loading. Okay, cikgu-cikgu juga kalau ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa nak cadangan ke, boleh terus utarakan lah. Boleh terus buka mic. Jangan risau, kita buat komunikasi dua hala. InsyaAllah. Ya betul. Kan risau saya seorang-seorang pula kat sini. Bayangkan kita tengah berada di tapak perkemahan. Ya betul. Kira ni kalau ni sebenarnya dah level-level kursus Manik Kayu dah ni. Kalau yang mana pernah pergi, ni dah mungkin dah masuk sidang kursus Manik Kayu dah ni. Okey, so Tuan Hanif kena sediakan ni ada 105 orang lebih kurang. Kalau ada lagi yang mana belum pernah mengikuti kursus Manik Kayu, saya sangat-sangat syorkan untuk mengikuti kursus Manik Kayu. Kat situ nanti lagi banyak ilmu yang akan cikgu-cikgu pelajari lah untuk untuk berkongsi kepada anak-anak pengangkat kita, insyaAllah. Okay, saya try share screen. Okay, kita sambung tengok video tadi. Sambil tu kalau ada yang dah dapat link kehadiran tu boleh sambil-sambil lah isi link kehadiran. Dia live semula. Okay, internet tak berapa stabil kat sini pun. Mungkin sebab hujan lah agaknya. Line pun tak berapa nak okey. Dia keluar masuk. Okey. Ada. Okey, saya kena tukar dia punya ni. Saya kena asingkan window dia. Mungkin sebab window juga ni. Okey, move to another window. Okey, sekejap Sambil-sambil tu Tuan Hanif, kalau masa Laung Agung kalau masa Laung Agung kan majlis rasmi kan. Betul. Boleh juga ke kita buat tepuk sorak? Sebenarnya kalau dalam Laung Agung tu dia tak ada tak ada bahagian untuk tepuk itulah. Okey. Laung Agung ni dia ada dia punya flow dia. Contohnya kalau macam Laung Agung, kita mula dengan akilah panggil kan, pack tu, kemudian pengakap, kanak-kanak semua berkumpul, kemudian buat bulatan kan. Dia akan ada flow dia yang rasmi. Untuk Laung Agung ni satu istiadat yang rasmi bagi pengakap kanak-kanak. Dia tak ada apa-apa tambahan selit-selit dengan nyanyian tepukan lah. Kecuali nyanyian lagu Negaraku je. Dan kemudian untuk tepukan ni biasanya pada akhir sesi Laung Agung dah tamat ataupun sekadar tepuk pengakap saja mungkin boleh. Untuk mungkin ada akilah sampaikan penghargaan kepada PKK pengakap kanak-kanak, mungkin bolehlah tepuk pengakap. Untuk sorak-sorak yel ke tak adalah dalam secara rasminya tak ada dalam Laung Agung. Begitu juga dengan istiadat-istiadat lain lah bagi sekolah menengah. Untuk sekolah menengah dia panggil dia istiadat mengibarkan bendera. Juga tak ada apa-apa tak ada apa-apa ni lah sorakan nyanyi tepuk juga. Okey. Kebiasakannya ni untuk yang bukan rasmi lah, yang tak formal. Contohnya dalam malam kebudayaan. Ia juga diberikan semasa persembahan malam kebudayaan. Contohnya kalau habis tamat sesuatu persembahan, satu pasukan ni perlu berikan yel kepada pasukan yang membuat persembahan. Contohnya. Lepas tu bila dia dah terima yel, dia perlu balas pula dengan yel terima kasih dari pasukan yang memberi yel penghargaan tu. Itulah dia contoh dia. Tu yel di dalam perkemahan lah contoh. Baik, terima kasih Tuan.
Sekejap saya masih buka dia punya link ni. Kalau tak boleh juga nanti saya minta plan B lah dari Cikgu Amira untuk sharekan saya punya skrin lah. Jadi saya cuba sharekan dulu ni, dah masuk balik. Okey, boleh nampak ke skrin? Nampak. Ke dia tak bergerak? Biasalah kadang-kadang teknologi ni kadang memudahkan. Tapi bila dia ada masalah, kadang dia akan menyusahkan juga. Kadang-kadang lah. Tapi kita harap benda ni mudah lah. Kita cuba selesaikan dulu masalah ni. Okey, dah keluar ke? Oh, masih tak boleh lagi, network error lagi. Okey, so minta Cikgu Amira lah dulu. Cikgu Amira boleh tolong sharekan skrin untuk slide yang ni lah, yang terkini. Boleh. Okey, terima kasih Cikgu. Ya, itu dia. Okey, saya teruskan dulu yang tadi kita dah tengoklah contoh dalam tepuk sorak untuk perlawanan macam battle antara dua kumpulan tadi kita dah lihat. Jadi itu dia punya kelainan dia lah dalam pengakap ni. Dia bukan balas pantun lah, dia berbalas tepukan dan sorakan. Itu kelainan yang ada dalam pengakap ni. Okey, seterusnya Cikgu Amira. Okey, next slide. Okey, saya juga diberitahu dimaklumkan oleh Puan Asfalila semasa beliau meminta untuk saya menyampaikan satu bengkel ni lah, bengkel tepuk sorak ni. Okey, antara tujuannya juga adalah untuk sempena Karnival E-Co-Curriculum Pendidikan Khas Peringkat Kebangsaan yang akan diadakan pada beberapa bulan akan datang ni lah. Okey, bulan depan rasanya. Okey, ni pun dah masuk bulan, dah hujung bulan Ogos kan. Okey, esok dah last, dah merdeka esok. Okey, so saya pun teliti lah juga untuk karnival ini. Ada pelbagai aktiviti lah yang diajukan, antaranya tarian, nyanyian, model gadget pun ada, okey. Dan antara satunya ialah tepuk sorak. Okey, itulah tujuan kita berbengkel hari ni. Okey, jadi saya setidaknya saya dah dapat kongsikan sedikit apa yang perlu cikgu-cikgu lakukan di dalam tepuk sorak ni kan, untuk menyediakanlah anak-anak pengakap kita bagi karnival ini, insyaAllah yang akan datang. Jadi saya dah perhalusi jugalah dari segi kriteria dan juga syarat-syarat peraturannya. Okey, next slide Cikgu. Okey, ni antara contoh peraturan pertandingan. Rasanya cikgu-cikgu pun dah maklum dan dah dapat hebahan ni. Jadi minta maaf Tuan Ana. Minta maaf Tuan Ana, ada cikgu yang angkat tangan. Mungkin ada soalan. Okey, tak perasan. Ya, silakan. Silakan cikgu. Siapa tu angkat tangan? Hairunisa Ada tak angkat tangan ke Hairunisa? Takut terangkat je. Kadang-kadang terlupa turunkan. Tak ada tu nampaknya. Tak ada. Tak ada? Teruskan. Okey, teruskan Okey, peraturan ni saya dah perhalusi dan saya dah ringkaskan lah. Okey, boleh tengok di slide yang seterusnya. Okey, syarat dan peraturan dia yang kita tahu. Okay, yang pertama mestilah rakaman video tu tanpa suntingan ataupun tanpa kita pause, kemudian kita stop, kita rekod yang lain, kita campur-campur edit dalam satu video. Okay. Kemudian kita masukkan background music pun tak boleh. Okay. Untuk pertandingan kali ini tidak dibenarkan untuk membuat rakaman secara suntingan, ada editing ataupun kena ada background music, ada latar belakang music, tak boleh. Okay. Dia kena rekod tu yang kosong lah, maksudnya dari murid tu bermula tepuk sampai dia tamat. Okay. Dan juga yang kedua, kamera perlu diletakkan di hadapan yang setempat yang tidak bergerak-gerak dan mestilah menghadap peserta, okay, murid tu sendiri. Okay. Yang membuat persembahan lah, jangan dia membelakangkan kamera ataupun jangan dia berada di sisi kamera, kalau boleh biar dia berhadapan, kecuali kalau murid tu akan bergerak-bergerak untuk dia punya persembahan dia, itu dikecualikan lah. Okay. Tapi kalau boleh jangan sampai membelakangkan kamera. Okay. Baik, yang ketiga ialah digalakkan memakai
uniform. Dia bukannya wajib lah, dia tak kata wajib. Dia menggalakkan sebab kita sendiri maklum, mungkin tak semua peserta yang berminat tu kadang-kadang ada yang dari keluarga yang kurang dari segi sosioekonomi dia. Okay, jadi kita tak paksa dia nak beli uniform kan. Uniform pun mahal, boleh kata beratus-ratus ringgit juga. Okay, tapi kita pemudahkan. Jadi kalau dia dapatkan uniform tu lebih baik. Okay, lebih baiklah kalau ada uniform. Yang keempat, kena merangkumi kata-kata yang bersemangat, okay? Dan juga tiada mesej-mesej yang buruk lah. Yang pastikan mesej-mesej ni dalam bentuk yang kata-kata yang baik dan positif, okay? Dan bertemakan pandemik COVID-19, sebab dia punya tema karnival ni pun untuk pandemik COVID-19. Jadi pastikan juga tak ada unsur-unsur perkauman dalam video yang dalam tepukan yang dicipta itulah yang dihasilkan. Okay? Dan juga tepukan sorak ni juga boleh dalam dua bahasa, sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ataupun kedua-duanya, ya, boleh campur. Dan yang keenam, pastikan juga tempoh video ini tidak kurang dari 30 saat dan tidak lebih daripada 60 saat. Itu syarat dia lah. Kalau terlebih mungkin ada penalti yang dikenakan lah. Kalau kurang mungkin rugilah dari segi konten, dari segi isi video tepukan tu mungkin tak banyak. Okey, seterusnya kita lihat kriteria pemarkahan. Sabar cikgu, tengok yang sebelah tu dulu. Okay, kriteria pemarkahan dia, okay, kita boleh nampak. Okay, yang pertama dia ada 3 kategori lah. Yang pertama untuk kategori teknik sorakan. Okay, sorakan dia tu ada pecahan 4 pula. Okay, dalam teknik sorakan tu ada pecahan 4. Okay, iaitu yang pertama ialah sorakan di mana merangkumi sebutan, suara dan juga alunan. Setiap tu merangkumi 10 markah. Dari segi sebutan tu mesti kita kena sebut dengan jelas lah. Sebulat-sebulat tak adalah yang sebutan yang kurang jelas. Tapi kita harap anak-anak penangkap kita ni bolehlah menyebut dengan betul. Okay, kemudian suara, pastikan suara tu kuat lah bila menggunakan handphone ataupun gunakan kamera. Pastikan kalau ada kelebihan yang lagi baik tu ada dia punya alatan-alatan tambahan, contoh mikrofon kan. Macam saya cakap tadi, mikrofon boya, boleh klikkan dekat scarf ataupun dekat pakaian murid tu biar suara tu lebih jelas didengari. Itu untuk makan-makan ni adalah untuk pemakan ni kita ada ambil kira semua tu. Okay, saya terus terang saya bukan juri, okay, dan saya juga bukan penganjur untuk karnival ni, jadi saya tak boleh nak tentukan apa-apa, saya cuma sampaikan apa yang diberi oleh Puan Asfalila je lah. Okay, dan juga untuk kali ni saya tak menjadi juri lah. Kalau yang sebelum ni ada cabaran co-curriculum untuk unit beruniform peringkat negeri, peringkat kebangsaan, saya dijemput untuk jadi juri untuk nyanyian patriotik, untuk folio murid. Tapi kali ni saya belum lagi lah kot belum lagi dijemput. Mungkin lebih ramai lagi lah yang lebih mahir dan lebih pakar. Okey. Untuk yang kedua pula ialah tepukan. Tepukan tu yang tadi alunan. Alunan tu maksudnya adalah dia punya ritma dia tak adalah mendata je kan, tepukan tu. Dia mesti kena ada naik, turun. Okey. Kemudian untuk B, tepukan. Tepukan ni main peranan. Bila namanya pertandingan mentepuk, mestilah kena tepuk tangan kan. Takkan tak ada tepuk langsung. Okay, kalau banyak tepukan dia tu kan, tepuk bahu, tepuk kaki, tepuk lutut kan, lagi banyaklah markah dia. Okay, itu contoh. Okay. Untuk koordinasi pula, tangan dan kaki, pastinya kena mahirlah, kena lancar. Okay, tepuk tangan dengan kaki tu kalau ada kepelbagaian dia, okay, tu kita boleh lihat nanti. Okay, yang keempat ialah lirik. Tu main peranan jugalah. Okay, lirik yang baik, yang bertepatan dengan tema iaitu pandemik COVID-19. Okay, untuk elemen kedua dalam kriteria pemakaran iaitu persembahan, mesti kena ada personality ataupun gaya dan juga ekspresi. Mesti kena tunjuk dia punya gaya dia, okay, ekspresi muka yang penting. Kalau boleh jangan pakai mask lah masa buat persembahan tu, okay, sebab kita nak lihat ekspresi. Okay, pastikan ikut SOP tu maksudnya jaga jarak, maksudnya bila buat persembahan tu bukannya tak boleh pakai mask. Okay, memang kita kena ikut SOP, kena pakai mask kan, tapi ini untuk pertandingan tak apalah, bukannya kita berada di tempat yang ramai lah kan. Okey, yang kedua ialah peralatan ataupun prop. Itu juga mengambil markah juga. Kalau kita ada alatan, contoh macam gendang, kita ada apa lagi, kerincing, okay? Itu adalah contoh alatan yang boleh memberi markah untuk peralatan.
Dan yang ketiga, kreativiti. Bila bersebut pasal kreativiti ni, kita kena banyaklah dia punya apa panggil kreativiti dia. Tak boleh sama je dari first sampai habis video kan. Mesti kena ada banyak mungkin pergerakan kena ada banyak dia punya alunan suara, antonasi, apa nama dia. Okey, yang ketiga ialah uniform. Yang ni dikatakan tadi digalakkan kan. Jadi dia ada markah kat situ. Tu pun tak banyaklah, 5 je. Kalau dia pakai uniform lengkap dari forage cap sampai kasut, mungkin dapat 5 markah penuh lah. Okay? Tapi kalau dia tak pakai uniform, pakai t-shirt tapi pakai scarf, mungkin dapat 3 ataupun 4. Okay? Bergantung kepada kelengkapan uniform yang dipakai. Okay cikgu, next. Sekarang kita nak tengok contoh pula yang dah ada dari negeri lain. Ada negeri-negeri yang dah mula ni, dia punya tepuk sorak ni. Tapi kita boleh tengok contoh-contoh dia yang mana betul-betul ikut syarat dan peraturan dia, yang mana tak ikut syarat peraturan. Itu kita kena pelbagaikan, kena kreatif dan kita kena ikut apa yang dinyatakan. Okay, kita tengok teruslah contoh dia. Boleh buka klik YouTube. Kalau audio dia tak keluar cikgu, cikgu kena tukar setting untuk share screen cikgu share tab sahaja. Jangan share all. Share text apa? Share tab je. Stop presenting dulu. Kemudian cikgu share a tab. Dia ada 3 pilihan kan? Share whole screen, share a tab dengan share window ke apa tak? Yang bawah sekali tu untuk YouTube ataupun Google Drive. Itu untuk kalau kita nak kongsikan video ataupun yang ada berkenaan dengan video ataupun suara, kita kena guna yang bawah sekali tu lah. Yang tu untuk audio yang lebih baik lah. Macam mana pun line internet kena kuat. Sambil-sambil tu cikgu boleh fikir-fikir nak guna skrip apa, nak cakap skrip apa dalam tepukan yang cikgu fikirkan rasa sesuai. Saya harap kalau boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SK Kompleks KLIA. 3, 4 KLIA Metro. Cikgu buka link yang tadi tu, yang COVID-19. Corona, fight, fight, fight. Corona, fight, fight, fight. Betulnya pula, peduli bernyawa. Hati-hati jangan terkena. Virus ini berbahaya. Betulnya pula, peduli bernyawa. Hati-hati jangan terkena. Virus ini berbahaya. Cuci tangan sentiasa. Jangan lupa penutup muka. Jaga jarak antara kita. Kita jaga kita. Okey, itu dia tadi persembahan dari adik tu dari Terengganu, tak silap saya kan, sebab saya ambil link tu pun YouTube tu dari Terengganu. Okey, nampak kita boleh lihat contoh yang pertama tadi dari adik tu. Itu secara perseorangan kan dia buat. Itu untuk pertandingan. Lirik dia pun saya ada nyatakan kat situ. Rasa kita boleh ambil sikit-sikit lah kalau kita nak tiru. Bolehlah contoh ambil tukar-tukar lah sikit dia punya nama-nama apa, lirik-lirik dia tu. Ini idea lah yang ada kita boleh tengok. Okey, cuba tengok yang seterusnya. Slide yang seterusnya. Okey, ni pula sorak
Sekejap, Okey, tu tepuk sorak dalam pertandingan. Okey, yang ni individu berseorangan. Okey, yang atas tu pun berseorangan juga. Okey, kita tengoklah juga sebab mungkin boleh dapat idea daripada adik-adik ni kan. Kita tengok dulu satu. Sama-sama puan, tak ada banyak pun. Banyak saya ambil dari YouTube je. Yang mana saya boleh kongsikan yang dari sendiri saya tu pun itu je lah yang boleh saya sampaikan. Kebanyakannya tu kita kongsi dari apa yang dah ada dekat YouTube kan. Orang kata apa? Dunia di hujung jari kan. Boleh Google, boleh YouTube. Ni antara contoh yang saya boleh tunjuk lah selebihnya mungkin cikgu-cikgu boleh search sendiri ataupun saya percaya ramai cikgu-cikgu kita yang lebih kreatif lah lebih kreatif kan, banyak idea boleh cuba hasilkan sendiri. Itu lebih baik. Okey, kita dengar dulu. Tepuk mengangkat. PPKICB sehati sejiwa. PPKICB sehati sejiwa. PPKICB sehati sejiwa. Ayo kita lawan COVID-19. Kita jaga kita pasti menang. Ayo kita lawan COVID-19. Kita jaga kita pasti menang. PPKICB, PPKICB, PPKICB. Salut. Itu dia. Kita terus tengok yang bawah tu. Itu tadi berseorangan nampak dia ada tambah. Yang first tadi tepukan dia tu untuk bertemakan pandemik COVID-19. Kemudian dalam tepukan yang kedua tu kita dengar dia sebut PPKICB. Itu adalah pasukan pengakap kumpulan sekolah dia. Nampak dia boleh gunakan juga tepuk pengakap, tepuk sorakan untuk kumpulan dia dalam pertandingan tu. Dia macam promosi lah, promosi kumpulan dia. Okey, ini dalam bentuk berkumpulan kan, nampak dia ramai-ramai. Are you ready, Scar? Yes, we ready. Yes, yes, we ready, ready. Yes, we ready. Yes, yes, we ready, ready. ERC, C, VID, COVID-19. Tepat, COVID-19. Tutup mulut, basuh tangan. Satu kita ikut SOP. SOP, SOP, SOP. Sewa, sewa, unit fight. Sewa, fight, sewa, unit fight. Pasti menang, kita pasti menang. Pasti menang, kita pasti menang. So we tell them, kita pasti menang. Kita pasti menang. Boom, kita, boom, boom, pasti menang. Boom, kita, boom, boom, pasti menang. Oh, terus. Oh, standing, you are standing. Hey, hey, semangat. Oh, amazing. Yes, stay on. Boom, boom, the top. Okey, nampak bila berkumpulan dia lain sikit, dia kena ada keseragaman dalam pergerakan. Kan tadi mula-mula tadi first yang ketua dia tu dah tersalah dah kan, kita nampak. Tapi tak apa, dia pandai cover, cepat-cepat dia betulkan balik dia punya pergerakan dia bagi sama dengan yang lain. Okay, tapi untuk kali ni saya rasa berseorangan sahaja untuk pertandingan dalam karnival. Tak silap saya dia punya syarat dia untuk penyertaan mesti individu berseorangan, tak ada berkumpulan. Yalah mungkin sebab sekarang ni kan kita tak boleh nak bersemuka dan tak boleh nak keluar rumah kan, kena seorang-seorang, jadi terpaksalah mungkin mak ayahnya lah yang kena rakam kemudian serah kepada ibu bapa kepada guru-guru lah untuk hantar penyertaan. Okay, mungkinlah tu nanti akan dari segi teknikal nanti jawatankuasa ataupun pihak pihak sekolah akan cuba teruskanlah usahakan. Okay, kita tengok contoh lagi kalau ada. Mungkin yang terakhir rasanya ya. Okay, contoh sorak. Okay, berseorangan juga.
Tuan Hanif, yang Miri tadi Tuan Hanif, Ya. kamera dia tak statik. So mungkin kan Nampak? kalau macam tu Markam tak dapat kot ya. Kan yang itu dah nampak dah dia punya, mungkin masa tu syarat dia lain kot. Syarat dia tak sama, jadi dia buat kamera dia dari berbagai sisi kan. Untuk kali ni kita, carnival kita ni kita kena buat dalam bentuk sisi depan je. Bapak telurnya. Di sini baris, di sana baris, mana-mana pun ada baris. Di sini baris, di sana baris, mana-mana pun ada baris. Jaga jarak kita, satu 1 meter. Pakai topi muka, suci tanya. Jaga jarak kita, satu 1 meter. Pakai topi muka, suci tanya. Di sini baris, di sana baris, mana-mana pun ada baris. Di sini baris, di sana baris, mana-mana pun ada baris. Ada versi yang di sini COVID, di sana COVID kan? Satu meter, pakai topi muka, suci tanya. Jaga jarak kita, satu meter. Pakai topi muka, suci tanya. Okay. Nampak ada malu-malu kan? Itu adalah contoh tepuk secara bersorangan kan. Nampak tu pakai bentuk muka. Kalau boleh sebenarnya untuk pertandingan ni janganlah pakai bentuk muka sebab untuk dari segi pemakahan ekspresi muka pun kita nak kena ambil. Jadi kalau kita tutup muka macam mana juri nak menilai kan. Jadi sebaiknya biarlah buka pelitup muka. Yang penting jaga SOP lah, ikut jarak. Okay? Jangan rapat, kalau berkumpulan kena rapat ni kan, kena jaga jarak. Tapi sebab kita punya carnival ni mungkin tiada kategori untuk berkumpulan. Okay, next. Tu dah contoh yang terakhir dah tu. Confident je. Tapi tu. Kita jaga kita, SOP kena jaga selalu cuci tangan. Naik topeng jangan lupa, jarak kena jaga duduk rumah saja. Cuci tangan, pakai topeng, jaga jarak, duduk rumah jangan lupa. SOP kena jaga, cuci tangan, pakai topeng, jaga jarak. Kita jaga kita, jaga keluarga kita. Kita jaga kita, jaga keluarga kita. Cuci tangan, pakai topeng, jaga jarak, duduk rumah. Oh yeah, kita tata, kita jaga kita. SOP kena jaga selalu cuci tangan, pakai topeng, jangan jaga duduk rumah saja. Tak tekan tak boleh ada muzik. Okay, habis dah contoh yang terakhir. Okay, untuk mana tadi? Okay, kita tunggu slide yang tadi tu, slide yang link video yang tadi. Okay, kejap kita tunggu slide. Slide yang sebelum ni dulu cikgu. Okey, yang ni. Baik. Sebenarnya saya ada panggil macam slot untuk kita sama-sama bina satu tepuk sorak COVID-19 di dalam slide ni lah, untuk contoh yang adik ni bagi tadi yang pakai mask tu. Okey, kita nampak dia kurang bersemangat kan, dia macam malu-malu. Kita cuba ubah kepada satu tepuk yang lebih bersemangat menggunakan lagu yang sama. Ni sebenarnya lagu ni famous dalam prasekolah pun saya pernah dengar. Kan dia sebenarnya dari lagu pengakap juga. Tajuk lagu pengakap asal dia ialah Di Sini Senang, Di Sana Senang.
Dia punya skrip dia lebih kurang macam ni Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tapi dia ubah kepada virus. Kalau macam tadi Tuan Nifrah cakap, COVID kan, di sini COVID, di sana COVID pun boleh. Jadi saya harap lepas ni kita boleh cuba pelbagaikan tepuk-tepuk ni ikut intonasi yang sesuai lah dengan lagu. Kalau ada yang nak guna lagu Didi and Friend pun boleh. Kalau ada nak guna apa ni, boleh tak alat muzik. Okey, untuk yang tadi dia ada cakap prop. Kalau prop boleh, tetapi kalau untuk muzik iringan tak boleh. Dia dah cakap dah syarat dia tak boleh ada muzik latar. Maksudnya tak boleh macam tadilah yang last contoh yang kawan kita bagi tadi tu dengan lagu tu kan. Dia tepuk je, dia tepuk je sampai sudah, tapi dia masukkan lirik lagu. Okey, tu dari segi kreativiti tu kurang lah. Tapi yang lagu tu pun mungkin boleh kena tolak markah sebab syarat dia tak boleh ada muzik iringan. Okey, baik. Kalau boleh tu ada prop lah. Kalau prop ada lagi cantik. Contohnya kita tepuk gendang ataupun tepuk kompang. Kalau pakai alat yang dekat rumah, contoh botol air pun boleh. Isilah apa biji-biji pasir ke, boleh jadikan sebagai markas kan. Kalau gendang, pinjamlah kan periuk belanga mak kat dapur, nak buat gendang pun boleh. Asalkan dia dah jadi satu prop untuk anak-anak ni buat persembahan lah dalam pertandingan. Lagi banyak kepelbagaian dia tu, lagi tinggi markah yang akan dia peroleh. Okey, baik. Kita teruskan sebab masa pun dah sangat-sangat melepasi apa yang kita sasarkan ni kan. Patutnya 3.5 dah lebih setengah jam dah kita lewat ni. Maafkan saya kepada semua. Terlalu panjang lebar pula penerangan saya. Okay, kita tiba ke acara yang hampir akhir lah okay, iaitu sesi soal jawab dan juga kuis. Okay, sebelum kita pergi ke kuis, ada tak soalan dari cikgu-cikgu yang boleh saya jawab? Kalau saya tak boleh jawab, mungkin saya boleh minta bantuan rakan-rakan yang boleh. Okay, silakan cikgu. 1 minit ke 2 minit. Cikgu Hanif tadi ada yang tanya tu Tuan. Dia kata tepuk sorak boleh gabung dengan yel tak tu? Okay, actually dia sama. Tepuk sorak dengan yel ni dia hampir sama. Cuma beza dia kepada situasi. Macam yel ni dia lebih kepada keadaan program tu, situasi program tu. Dia macam contoh macam saya cakap tadi untuk menyambut ketibaan kan, ataupun untuk memberi penghargaan. Tapi tepuk ni dia boleh bila-bila. Tepuk sorak ni dia boleh kepada waktu bila-bila. Jadi tak salah kalau kita gabungkan. Contoh kalau kita mulakan dengan tepuk semangat, kita tepuk semangat. Lepas tu baru kita mulakan dengan yel. Kalau yel ni mungkin dia tak ada tepuk lah. Yel ni mungkin dia lebih kepada sorak-sorak. Kalau ada orang guna kan macam cheerleaders kan, guna pom-pom lah, guna bendera panji-panji. Kalau pramuka dia biasa dia guna tongkat, dia guna bendera dia yang warna-warni tu, okay? Untuk dia buat yel. Boleh guna prop tu ada 10 markah tu nampaknya. Ya betul. Dia ada kriteria pemakahan. Ada markah kat situ. Lagi cikgu? Soalan-soalan lain yang mungkin boleh saya jawab? Cikgu Hanif, tak perlu ikut macam tepuk pengakap punya rhythm lah. Ya. Dia tepuk pengakap tu khas untuk menunjukkan tepuk identiti pengakap lah. Kalau kita tepuk ni dia pelbagai lah sebenarnya. Macam saya cakap banyak kategori kan, ikut trend, ikut situasi, macam perhargaan, kita boleh tiru dari TV-TV kan. Terima kasih boy-boy lain, terima kasih Omah Hana ke mungkin lain kan. Itu dia boleh pelbagaikan. Tepuk-tepuk ni dia meluas. Ikut kreativiti sebenarnya. Lagi cikgu? Tuan Hanif, kalau kononlah PPKI ni dia ada buat tepuk sorak nanti, kalau konon diorang nak minta nasihat Tuan Hanif boleh Boleh insya-Allah. Boleh Saya PM Tuan Hanif tapak tangan Google Meet saya tadahkan. Okey. Ada lagi ke mungkin saya boleh jawab? Kalau tak ada rasa kita boleh teruskan dengan quizzes Rasanya cikgu pun biasa guna waktu PDPR kan quizzes ni. Macam biasalah bila kita buka link, kena type nama kan. Lepas tu kita kena tunggu masanya bila admin mulakan quiz tu baru kita semua kena jawab. Ya Encik Husni, ada soalan ke? Nampak angkat tangan? Silakan. Okey, terima kasih juga ni atas perkongsian yang luar biasa ni Alhamdulillah. Okey. Cuma nak tanya kalau ni lah lebih kreatif kan. Dengan tepuknya dengan
apa nama yell-nya macam ditambah dengan beatbox boleh ke? Betul. Okay. Beatbox tu satu kelebihan lah, bukan semua orang boleh buat betul lah cikgu. Okay. Saya tanya. Beatbox. Okay, terima kasih cikgu Seni. Beatbox tu macam satu ekstra lah kalau orang tu boleh buat. Dia lebih kepada muzik latar, tapi dia bukan pakai muzik, dia pakai kreativiti suara dia. Dia menggunakan suara, menggunakan apa panggil bibir dia. Okay, kalau dia buat kan macam rapping tu kan, macam rock tu kan, rock pula macam b-boy punya bunyi tu, itu saja lebih baik. Itu satu kelebihan dalam persembahan dia. Tapi yang penting kena tambah jugalah dari segi lirik, dari segi prop, tu pun kena ada baru dia seimbang. Okay, terima kasih. Good idea tu. Baik, sama-sama. Terima kasih juga ni. Terima kasih sama. Okay, lagi cikgu. Ada lagi? Last satu soalan lagi mungkin. Okay, tak ada Okay, kalau tak ada saya minta Cikgu Amira boleh klikkan, boleh sharekan link tu di dalam screen, di dalam message Google Meet. Nanti cikgu-cikgu, para hadirin boleh buka pada in-call message ataupun yang ruangan chat with everyone tu. Okay, boleh klikkan link yang diberi. Okay, kemudian ikut arahan yang seterusnya lah dalam kes tu. Dan ada hadiah lupa nak cakap awal-awal tadi. Okay, kita ada quiz dan kita ada hadiah untuk pemenang. Kita ambil dari 5 tempat yang tertinggi lah, top 5 lah yang dapat markah tertinggi untuk menerima hadiah misteri dari saya sendiri. Okay, insyaAllah nanti saya akan cuba sampaikan kepada Puan Asfalela ataupun boleh PM kepada Rustia lah untuk menerima. Okey, sekejap saya tengok ada soalan tadi. Kebenarannya. Nak tanya masa taklimat Koko. Alat muzik sebagai prop. Tak, alat muzik. Yang tu saya tak pasti pula sebab dari Kulai. Macam mana dari daerah lain dia punya penerangan dia tak sama kot. Okey, tak apa, nanti cuba rujuk semula dengan JPN ataupun dari PPD sendirilah dia punya syarat dia yang lebih tepat lah. Okay, berkenaan dengan alat muzik ni adakah dia prop? Okay, kalau dia bukan, adakah tadi macam Cikgu Hanif kata prop tu kan tongkat, benda-benda yang begitulah, bolehlah kalau benda yang begitu sebab dalam syarat karnival tu ada prop. Tapi peralatan lah, peralatan bukan alat muzik. Alat muzik tak pastilah, nanti cuba dapatkan inilah lebih tepat lagi lah. Ni ada dekat kebangsaan ni dia peralatan tu prop. Macam tadi Cikgu Hanif kan cakap tongkat kan? Betul. Tongkat, alat-alat yang kalau muzik latar tu memang latar. Dia maksud muzik latar tu mungkin dari lagu-lagu yang luar lah. Okay, kalau dari muzik yang kita hasilkan melalui alat hasilkan sendiri daripada mulut dia, saya rasa okey. Ya betul. Okey, dah berapa orang dah masuk? Cikgu, kalau boleh Cikgu Amira sharekan skrin yang link tu. Boleh sertai pertandingan daripada Tuan Hanif ni. Hadiah ditaja oleh diri dia sendiri ni. Hebat. Saya lupa pula. Cikgu Amira kena klik link tu dulu. Kemudian nanti dia akan keluar ke start a live quiz. Lepas start a live quiz baru Cikgu Amira boleh sharekan dia punya link sekali lagi. Okay, tekan klasik. Okay, baik. Okay. Skip pun boleh, skip for now. Okay, tekan yang tengah tu, klasik. Okay, continue. Yang atas dia tu, tekan atas dia, continue. Okay, kita ada 5 soalan sahaja yang ringkas. Sekadar untuk menguji kefahaman dan juga ingatan yang cikgu dah dengar tadilah.
Okey, Cikgu Amira tolong share via tu. Ada perkataan share via, copy link. Bawah dia yang ada gambar rantai tu. Rantai kiri sekali. Yes. Okey, kemudian masukkan dalam in-call message. Secara tak langsung kita belajar juga lah cara-cara untuk mengongsikan bahan-bahan PDPR dalam Google Meet. Yang penting internet mesti kena kuat. Okey, dah yang masuk. Okey, 31 orang. Ada lagi tak? Kita tunggu lagi beberapa minit. Biasanya kita tengok anak-anak je kan dalam PDPR yang jawab soalan quizzes ni. Hari ni kita pula sendiri nak jadi macam anak-anak kita macam mana dia orang jawab quiz dalam kelas, berebut-rebut untuk jawab soalan dengan betul. Sekarang ada 39. Okey, ramai lagi ni. Dalam ni kita ada 94 orang. Ramai lagi yang belum masuk ni. Boleh ke cikgu cuba mana tahu dapat nombor 1. Ada rezeki kan, dapatlah sedikit cenderamata dari saya. Puluh 46 orang. Orang. Okey, lagi seminit. Okey, cepat-cepat masuk sebelum kita mula. Lima 50. Okey. Ada lagi? Okey, tak apa, kita tunggu lagi. Okey, last minute yang terakhir. Okey, makin ramai, 54. Okey, lagi. Okey, nak tunggu cukup 60. Turun balik. Okey, rasanya kita dah boleh mula lah tak apa, yang mana masuk kendian tu mungkin dia boleh masuk lagi walaupun kita dah mula. Okey, kalau dah tak ada apa-apa masalah dengan lafaz bismillah, anda boleh mula menjawab kuis sekarang. Good luck and high score.
Kali tu. Juga yang jawab saya tak apa. Okey, kali tu. Tu N-E-N-D. Oh, tak dengar muzik kuat sangat. Okey, baik. Alhamdulillah selesai juga kuis kita. Memang hebat. Boleh saya kata hampir semua lah dapat jawab dengan betul kuis yang saya bagi tadi. Maksudnya cikgu semua memang mahir lah dan faham apa yang kita dah belajar hari ni. Okey, nampak senarai pemenang tadi. Mana dia 5 orang yang tertinggi, cikgu boleh nanti dia keluar skor 100. Ni kalau tengok anak murid jawab periksa ataupun jawab soalan kita bagi semua dapat 100. Gembiranya tengok. Okey. Right, kita tengok carta. Okey cikgu. Sebutkan cikgu nombor 1 hingga 5 siapa? Cikgu Amira. Okey, yang pertama Nurul Azura. Nurul Azura, beri tepukan. Tepuk tahniah. Tahniah. Terbaik. Yang kedua. Yang kedua Bel. Bel. Alamak, Bel nama sebenar ke? Bel Ngasri tu, artis. Bella. Oh, Bel. Okey, siapakah nama itu Bel tu? Boleh nanti rujuk dengan Puan Noras Palela Okey, tahniah juga kepada Bel, beri tepukan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga Am. Alamak, nama tak tulis nama penuh Am mana tu? Ada tak Am kat sini? Okey, boleh respon kalau ada, buka mic. Okey. Alamak, kan dia tak dengar, nanti dia tak tahu dia dapat hadiah. Okey, bagus, kita senaraikan nanti pemenang ni 5 orang yang tertinggi kena kontak dengan Puan Aspalela semula Okey, nombor 4. Nombor 4 Min. Apa nama tu? Min. Saya Siti Aminah binti Husin. Okey, Siti Aminah. Masing-masing guna nama singkat je ni. Lupa nak pesan guna nama penuh. Macam budak sekolah kita kena pesan guna nama penuh. Nanti kan dia letak nama kartun lah, nama bukan-bukan. Tak kenal. Okey, baik. Tahniah. Nombor 5. Okey, pemenang terakhir. Sam mana? Sam Samihah ke? Ya, saya Samihah. Tahniah. Okey, beritahu kepada apa tadi, Min dan juga Sam. Tepuk Ellie Cat. Salam ke Ellie Cat, terima kasih. Tepuk tahniah. Terbaik. Okey, itu dia pemenang kita untuk 5 orang. Okey, baik. Seterusnya kita akan buat cabutan bertuah Rasanya ramai dah yang tak sabar nak tunggu cabutan bertuah ni.
Okay, izinkan saya cuba share screen kalau saya boleh share. Sebab internet ni nampak macam dah okey balik. Boleh, boleh. Okay, saya cuba share dulu. Okay, sebab sambil-sambil cikgu-cikgu tengok video dengan jawab kuis tadi, ni lah masanya saya nak type nama seorang-seorang. Saya lupa pula nak pesan untuk isi kehadiran awal-awal. Okay, tapi tak apa, dah ada pun, dah siap dah. Seramai berapa orang ni namanya, sekejap saya cek balik. Nama pengacara majlis ada tak? Of course. Okay, ada 89 orang setakat ni yang ada dalam ni. Okay, ada yang dah left dah pun. Kalau left tu kita pass je lah nama dia, kita bagi orang lain lah. Okey, baik. Yang mana ada, kalau respon dalam masa 3 kali panggilan, kita bagi hadiah dia pun agak menarik jugalah. Okey, hadiah dia nanti saya akan beritahu kemudian. Okey, kita ambil dulu nama yang pertama. Okey, yang berjaya mendapat cabutan bertuah hari ini. Cikgu Syakif. Okey, ada Cikgu Syakif dalam ni? Ada. Ada, alhamdulillah. Tahniah Cikgu Syakif, saya tak bias walaupun Cikgu Syakif ni GPK pendidikan khas sekolah saya, SK Taman Maritim 2, tapi saya tak bias benda tu yang pilih. Allah yang pilih. Okey, tahniah Cikgu, nanti kita PM tepi. Okey, yang seterusnya. Okey, yang kedua. Siapakah yang berjaya? Syafika. Okey, Cikgu Syafika. Cikgu ke? Cikgu lah kot kan? Syafika. Ada tak? Ada. Okey, Cikgu Syafika. Cikgu nanti boleh kontak saya boleh ambil. Okey, boleh cari kontak saya, nanti boleh hubungi untuk hadiah. Memandangkan ramai hari ni, jadi saya bercadang nak tambah satu lagi. Okay. Special. Okay, hadiah. Cabutan bertuah. Ikut kolam kursi majlis kita dapat. Okey, mari kita lihat siapa yang kena. Ain Syamira. Okey, ada tak Cikgu Ain Syamira? Ada tak Cikgu Ain Syamira? Cikgu Ain Syamira 1. Cikgu Ain Syamira 2. Okey, masih ada peluang untuk cikgu lain. Kita batal. Sebab dia tak respon. Okey, last one. Cikgu Siti Nur Azrin. Okey, mana dia? Cikgu Siti Nur Azrin. Alhamdulillah ada. Kepada Cikgu Siti Azrin dan juga kepada dua lagi, Cikgu Syakif dan juga Cikgu siapa tadi? Lupa, Syafika. Okey, beri tepukan pada semua yang memenangi hadiah bertuah pada hari ini. Okey, baik, sebagai penutupnya, saya nak sambung lagi sedikit berkenaan dengan slide yang saya sampaikan tadi. Maaf kepada semua yang masih menunggu, terima kasih yang masih setia bersama kita, ataupun yang sekiranya ada urusan lain, tak salah boleh silakan untuk meneruskan urusan yang lain. Okey, tapi kita ada sedikit lagi sebelum kita tamatkan. Okey, baik, sebagai penutupnya sebagai penutup dari bengkel ini. Sekejap saya buka dulu slide yang saya dah skip tadi tu. Okey. Baik, sebagai penutup, saya nak mempromosikan satu program yang dianjurkan oleh Persaudaraan Pekan Raja Malaysia, iaitu program Sayangi Benderaku. Okey, apa yang kita cuba adakan ialah berkenaan dengan masalah yang berlaku sekarang, kita boleh nampakkan depan mata kita, ada juga bendera yang sudah lusuh, ada koyak rabak, ada macam roti tirai pun ada, dikibarkan dekat atas tiang bendera, kat atas bangunan. Dan juga kita nampak di luar, di kaca TV, malah di satu program yang besar, contoh Olimpik sendiri pun kadang-kadang boleh lakukan kesalahan bendera Malaysia ni diterbalikkan, salah dikibarkan dengan cara terbalik. Itu yang kita nampak, yang mungkin kesalahan yang tak disengajakan tapi berlaku. Yang biasa juga kita nampak ialah penyalahgunaan bendera pada pakaian dan juga aksesori pakaian. Contoh macam ni, mamak, kedai mamak ni kan, pakai songkok gambar bendera. Mask pun kita biasa nampak orang dah buat mask pakai bendera.
Dan yang paling biasa kita nampak itu masa pakaian beragam untuk sambutan merdeka. Guna samping lah, buat selempang, gunting lagi bendera buat baju, okey. Untuk makluman semua, untuk sekarang Jabatan Penerangan dah mengubah kepada akta yang baru untuk tidak membenarkan penggunaan bendera pada pakaian. Yang ini yang terkini. Kita juga boleh rujuk di dalam buku panduan untuk alatan kebesaran negara. Okey, so objektif program ni adalah untuk tidak bukan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berkenaan dengan etika bendera. Yang kedua untuk memupuk semangat cintakan bendera, dan yang ketiga untuk menjadi ejen kepada pelupusan bendera yang lusuh, yang koyak ataupun yang dah pudar warna dia. Okey, jadi kami lah akan membantu untuk melupuskan bendera yang mungkin dah tak boleh dipakai lagi. Jadi pada fasa pertama ni kita akan beri info lah dalam bentuk poster-poster digital. Kemudian kita akan wawarkan di dalam peringkat negeri dan daerah lah. Seperti yang saya sampaikan sekarang ni lah. Okay, dan kemudian pada fasa yang kedua kita akan bekerjasama dengan pihak luar, iaitu dari Jabatan Penerangan Negara dan juga dengan kerjasama ATM dari relau-relau untuk kita bincangkan cara untuk melupuskan bendera yang telah kita kumpulkan tu lah. Jadi kalau ada kat sekolah ke kat rumah ada bendera yang dah lusuh, yang dah rosak, jangan buang jangan masuk ke sampah. Jangan buang merata lah maksudnya. Okay, jadi tolong simpan dan beri pada saya, insyaAllah saya cuba bantu untuk selesaikan. Okay, ini sumber rujukan kami lah dalam buku panduan dan juga Flag Keepers of America. Okay, untuk makluman semua, di Amerika kita ada satu badan pengangkat iaitu Boy Scout of America. Diorang ni akan jadi satu badan yang bertanggungjawab untuk menguruskan bendera-bendera yang lusuh ni. Khas untuk mereka sendiri. Dia ada acara-acara dia untuk melupuskan bendera. Contohnya dengan cara membakar bendera tu tapi dalam keadaan yang tertutup dan tidak menunjukkan kita rasa tak hormat. Macam kita nak suka-suka bakar tak, kita kena bakar dengan cara yang tertutup dan terhormat lah. Okey, jadi sebarang info kita boleh kongsikan di dalam laman web Facebook untuk Bakat Raja Malaysia, dan juga boleh terus menghubungi saya di laman Facebook saya, Hanif Shah. Baik, itu saja dari saya. Rasanya tak lengkap kalau saya tamatkan tanpa pantun. Memandangkan kita pun dalam bulan kemerdekaan. Jadi saya ambil peluang ni untuk berpantun sedikit lah. Okey, pergi Pak Ali membeli bahulu makanan kegemaran sepanjang usia. Serangan COVID bertalu-talu meragut nyawa ramai manusia. Mematuk-matuk ayam Belanda ke hulu hilir biji rindi jari. Bebaskan jiwa dan juga minda, membina akhlak dan jati diri. Eratkan ikatan, menambah mesra. Senyuman ikhlas, maniskan muka. Eratan ikhlas, menambah mesra. Malaysia prihatin, tema merdeka disambut dengan riang gembira. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, berjumpa lagi di waktu lain nanti. Jadi jaga diri, jaga SOP. Terima kasih. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak diucapkan kepada penceramah bengkel kita pada petang ini, iaitu Tuan Hanif bin Muhammad Shah. Okey, saya nak tepuk Elicat. Tepuk Elicat. Terima kasih. Okey, Tuan Hanif, terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Hanif sudi berkongsi ilmu tentang tepuk sorak kepada kami, warga pendidikan khas daerah Pasir Gudang khususnya. Terima kasih juga diucapkan kepada Puan Nur Asparilawati kerana memberi peluang kepada kami untuk bersama-sama dalam bengkel tepuk sorak pada hari ini. Okey, segala kesalahan, segala kesilapan, salah tutur kata, saya minta maaf selaku pengerusi majlis, pengacara majlis untuk bengkel kita pada hari ini. Okey, saya pun akan akhiri dengan pantun 2 kerat, iaitu kes COVID banyak lagi, semoga kita berjumpa lagi. Baiklah, saya akhiri bengkel kita pada petang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Bye bye semua. Terima kasih semua.